kita buat kerja sama-sama tau. Jadi kita nak sama-sama senang, sama-sama susah, sama-sama mudahkan urusan satu sama lain. Kat situ saya rasa benda tu sangat penting. Sebab itu sebenarnya aspirasi juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Maknanya mudahkan urusan, jangan susahkan, cakap benda yang baik-baik, jangan sampai orang memalingkan daripada kita kan, malingkan muka dari kita. So saya rasa macam tu, itu je. Kita kena ada hormat lah dengan orang. Cuma benda ni attitude lah kan, attitude seseorang. Cuma saya ingat juga pesan Prof Muhayya, Prof Dr. Muhayya. Beliau pun pernah pesan, kata jangan benci orang, benci sikapnya. Kita tak benci orang tu, rugilah kalau kita benci orang. Macam kita mulia sangat, kita banyak salah, betul tak kan? Jadi sikap dia tu yang kita tak suka, adab dia tu yang kita tak suka. So bencilah pada masalah pada adab atau sikap dia. Orangnya kita doakanlah. Macam yang Prof Maya pun selalu sebut. Saya ingat sampai sekarang beliau dah sebut benda ni rasanya 13 tahun dulu. Awal saya kerja dulu beliau sebut kan, orang yang baik kita kasihi, orang yang tak baik kita kasihani. Assalamualaikum guys, welcome back. Kita kembali lagi dalam rancangan podcast khas Radio IKIM, Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah bersama saya sebagai hos anda, Izzati Zakaria, dalam rancangan podcast ini. Baiklah, kepada anda semua yang baru sahaja menonton YouTube channel kita, mendengarkan Spotify kita, jangan lupa untuk like, komen dan juga share banyak-banyak kita punya rancangan kita ni. Sebab kita dah pun banyak buat episod sebelum ni, banyak dah topik-topik yang menarik yang kita dah discusskan. Kepada anda semua yang nak dengarkan episod yang dah pun berlalu, bolehlah ikuti kami di platform YouTube channel, Spotify dan juga Facebook page. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni kita dah pun berbincang, kita dah pun mendengarkan kisah-kisah lucu, kisah-kisah sedih, kisah menarik, jatuh bangun para penyampai Radio IKIM kita. Begitu juga hari ini kami bawakan khas anda semua seorang selebriti, seorang penyampai radio, apa lagi? Nasyid boleh, jadi imam boleh, semualah all rounded. Hari ni kami bawakan kepada anda semua Wak Pian. Waalaikumsalam. Khabar Wak Pian? Oh boy. Ada terkejauhan dengan saya. Jangan mula. Mana alhamdulillah sihat. Mana nak orang? Saya nak jawab. Ya nak orang? Nampak ada tak dijawab kan? Saya terjawab. Sekarang saya jawab nanti kan bunyi lain. West mangan tu maknanya dah makan ke? Oh, so saya kena jawab West. West je. Kira dah kan? Okay. Dah, walaupun belum makan lagi kan? Ya, betul. Ada kalau West Serapian tu maksudnya Rabi tu maksudnya kahwin. Dah kahwin West sekarang. Serabian. Okey, itu rahsia. Kalau jawab sekarang kan dia orang ingat saya pula moderator. Betul. Okey, baiklah anda semua. Kita topik minggu ni sangat-sangat menarik. Berbeza dengan topik-topik yang sebelum ni yang kita dah pun bincangkan dan kita bawakan. Kita panggil orang English kata kita put on the table. Tapi minggu ni kita bawa topik yang lain sikit, iaitu extrovert versus introvert. Kenapa pilih tajuk tu untuk saya, Izzati? Sebab saya rasakan Wak Pian ni, kita katakan, kita tengok kan, Wak Pian ni seorang yang macam saya cakap tadi, all-rounded. Wak Pian. Okey. Sesi paginya sibuklah melayan tetamu, melayan pendengar-pendengar di ruangan udara Radio IKIM. Mungkin belah petangnya, belah malamnya dan belah weekendnya sibuk pula melayan peminat-peminat. Ialah selebriti. Saya duduk sebelah selebriti ni guys. Jangan. Adakah kita nak katakan benda tu bila terkait dengan extrovert introvert ni, saya teringat satu, kita panggil ada satu terms lah yang sangat-sangat popular bila mana sekarang ni, untuk generasi sekarang ni, iaitu dinamakan sebagai social intelligence. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kecerdasan. Yes, kecerdasan bersosial. Sebab kita tengok sekarang ni anak-anak muda ada yang antisocial sebab terlalu banyak sangat teknologi yang canggih ni yang membuatkan kurangnya kecerdasan sosial dalam kalangan masyarakat tu. Jadi sebagai Wak Pian, kita dah tahu belah petang dia melayan ramai orang kan, berbeza.
adakah itu dikira sebagai social intelligence? Ya Allah, soalan. Itulah. Saya bila tengok episod-episod lain ni lebih macam autobiografi. Okey. Mana penyampai dari Hakim yang lain. Kenapa dekat aku kena tajuk yang berat ni? Macamlah saya ni seorang pakar psikologi. Tapi apa pun menarik sebab sedikit sebanyak itulah kelebihan Hakim. Apa yang kita buat ni kita nak ramai dapat manfaat. Betul. Bukan sekadar sembang tapi dapat ilmu. Sebab bila saya dapat soalan awal dari Izzati pun, saya buat study tau. Cari apa benda, apa social intelligence. Tapi kalau ikut teori psikologi, memang social intelligence ni adalah satu teori psikologi yang diperkenalkan oleh Edward Von Dyke dari Amerika. 1920. Dia memang cerita tentang orang yang ada kecerdasan sosial ni, dia akan biasakan diri dengan circle yang dia nak hadapi supaya dia boleh meraihkan semua orang dalam sosial tu lah, dalam kelompok tu, dan dia akan ada dia boleh menjadi seorang pendengar yang baik sebab dia tahu nak meraihkan semua yang berada dalam circle tu. Gitulah lebih kurang. Tapi dalam Islam yang lebih indahnya Izzati dan sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW dah ajar lama, dah 1400 tahun dulu, yang Nabi sebutkan dalam banyak ingatan atau hadis. Nabi sebut afsyus salam wa atimut ta'am wasilul arham, sebarkan salam, belanja orang makan, dan juga rapatkan silaturahim. Ini social intelligence lah sebenarnya. Nabi dah ajar dah pada umat Islam supaya kita dapat bermahabah, berukhuwah. Dan jadi atas inspirasi ni lah, bila dapat kerja kat radio ni, saya rasa ni peluang saya juga lah untuk, walaupun orang tak boleh nampak kita kat radio, betul. tapi bila kat luar kadang-kadang bila jumpa orang kata suara sama macam radio. Jadi itu pada saya satu kelebihan peluang yang ada dekat Radio Hakim ni lah. Dan saya belajar social intelligence ataupun skill ni dalam pentas nasyid yang saya dah kawan sejak 26 tahun dulu bersama Saujana. 26 tahun lama dah. Kalau dengan Hakim saya belum lahir. Kalau nasyid dah 26 tahun, awak dah lahir belum? Belum, saya belum lahir lagi. Ini kan. Saya muda lagi ya. So kat situ lah saya belajar banyak dekat pentas nasyid ni, sebab kita nak menghiburkan orang. Jadi kita dah belajar dari situ. Bila radio pula, tadi apa soalan? Kalau radio dah berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Kita di radio dalam slot yang sama, Warna Pagi, untuk 13 tahun. Jadi macam-macam pengalaman lah. Okey. So macam tadi kan, tadi Wak Pian kata, Wak Pian belajar banyak daripada nasyid tu sendiri kan. Bila kita kata macam bila kita duduk dekat pentas tu, apa kita nak berhadapan, apa rasa nervous tu, rasa takut, rasa tu semua, boleh tak macam kongsikan sikit lah tips macam mana mula-mula bila nak duduk atas stage tu, nak berhadapan dengan orang, nervous tu macam mana? Halah. Apa nama betul dia beza dengan radio. Radio kan kita tak nampak orang. Kita tak nampak orang, betul. Tapi kena hati-hati juga dengan apa yang kita kata lah, supaya tak terbabas, tak tersasul. Dalam nasyid kita dah duduk atas pentas, orang nampak kita atas bawah. Kau lebar ke macam mana, kau orang nampak. Lepas tu kalau kita tak confident ke apa, orang nampak, orang boleh tahu yang kita ni nervous ke, malu ke, macam Izzati sebut tadi. Tapi keyakinan ni dia kena latih juga. Malu tu semua orang ada rasa malu. Betul. Tu. Tapi bila kita tahu apa point yang boleh merapatkan diri kita dengan orang lain, apa titik pertemuan, titik persamaan yang boleh menemukan saya dan kamu. Gitu. Jadi kat situ kita boleh tarik penonton untuk stay dengan kita, terhibur dengan apa yang kita bawa. Dan yang penting, satu syarat yang paling penting ialah kita bawa yang terbaik lah. So dari situ akan menyebabkan orang melekat, duduk, dengar, menonton sampai habis persembahan. Bila kita buat yang terbaik lah, itu satu yang penting. Yang kedua ialah nak jadi yang terbaik tu juga kena buat homework. Saya ingat Ustaz Fahrul Majui pernah pesan pada saya, kita minta nasihat juga pada guru kita yang datang ke konti kan. Tanya, Ustaz, apa cara nak bagi kita lancar berbicara. Sebab ini satu point social intelligence juga, bila mana dia pandai memilih perkataan untuk berdepan dengan sosial ataupun dengan orang ramai. Iaitu Ustaz Fahrul pesan banyakkan membaca. Bila kita banyak membaca ni, kita akan memperkaya perbendaharaan kata. So kita boleh pilih mana-mana kata-kata perkataan yang indah-indah untuk bercakap. Dan juga kalau yang pandai buat pick up line tu, jadilah pick up line dia. Tak adalah perdana ataupun sisi apa yang kita katakan tu kan. Kena banyak buat homework. Kedua lah yang penting. Lebih keyakinan. Dah dapat dah. Kiranya
Macam mana? Okay, macam tadi Wak Pian kata, Wak Pian banyak, pertama cari titik persamaan. Titik persamaan dengan orang tu lah. Sama ada cari apa yang sama yang boleh kita connect the dots. Kan? Yang kedua, buat homework. Okay. Adakah itu sama juga macam kita nak, contohlah kita kan nak bergaul dengan orang yang berbeza kan. Contoh macam yang ni kita, mungkin kalau kita pergi program ni ramai orang-orang muda, generasi muda yang kita rasa mungkin sekarang ni macam susah sangat kita nak tackle dia orang punya, kita nak tahu minat dia orang tu macam mana. Lepas tu mungkin juga macam pergi program jumpa dengan orang tua. Macam mana benda tu memerlukan skill lah juga, betul tak? Social intelligence macam tu kita nak. Macam mana kalau Wak Pian sendiri, Wak Pian buat apa? Observe dulu ke ataupun macam mana? Okey, satu lagi poin penting juga dalam social intelligence ni yang saya sempat baca lah. Ni baca sekejap tau. Okay. Kalau buat lama tu kita buat PhD sama-sama lah. Sama je lah. Dalam tajuk ni berat sebenarnya, tapi saya seronok sebab kita kaitkan dengan kerja kita. Betul. Satu ialah sejauh mana kita bersedia untuk berhadapan dengan orang tersebut. Okay. Mana kata kalau kita macam Izzati sebut, kalau kita tahu audiens kita ramai anak muda, kita kena tahu apa yang anak muda suka, apa hasrat anak-anak muda ni yang mereka nak supaya kita dapat cater atau sampaikan. Betul. Termasuk kalau sebaliknya, kalau orang tua yang dengar, kita tahulah mak acik-acik suka dengar lagu macam mana, suka dengar point yang macam mana, gaya cakap yang macam mana, macam tu. Dari situ bila cakap tentang hasrat ni, saya teringat Tuan Rizal Rashid, salah seorang penyumbang dalam Taurik An-Nur di Radio Kim. Beliau juga seorang pakar perunding komunikasi lah. Boleh sebutkan dalam komunikasi ada beberapa ciri atau elemen penting, iaitu sender, SMCR, sender, message, C, channel, saluran, R, receiver. Maknanya kalau saya cakap dekat Izzati seorang yang pandai dan cantik. So saya sender. So message dia itu Izzati yang pandai, yang cantik. Channel dia ialah mungkin menerusi lisan atau tidak lah, percakapan. Dan receiver saya Izzati lah. Faham ke tidak kalau saya cakap tadi tu? Faham. Betul ke tidak? Betul. Tak apa, padahal tak ada nak bayar. Tak apa, tak ada masalah, insyaAllah. Betul pun kan? So dalam 4 elemen komunikasi dia tu, dia akan ada ada 2 line kalau siapa yang belajar komunikasi. Satu noises ni maknanya gangguan, mungkin ada bunyi-bunyi yang menyebabkan mesej tu tak sampai. Satu lagi respon. Respon dalam komunikasi juga Tuan Rizal Rashid sebutkan, selalu sebut tentang itulah hasrat yang receiver atau recipient nak dengar. Dan bila kita tahu respon penerima tu macam mana, dari situ kita tahu dia okey ke tidak dengan apa yang kita cakap ni, dia faham ke tidak. So Masya Allah, subhanallah, ilmu Allah. Kalau dia macam diam je, maksudnya dia adalah kena mesej nak sampai lah tu. Mungkin hasrat dia tak kesampaian, so kita kena buat something lah, apa yang boleh meraihkan lah kebersamaan kita tu. Penting tu berarti. Benda ni fundamental pada saya. Dia berat lah nampak macam teori kan, tapi insyaAllah bila kita dapat kuasai ni, duduklah kat mana. Betul. InsyaAllah kita boleh berjaya. Betul. Kan? Saya macam betul lah macam Wak Pian kata tadi, kita kena cari persamaan dan kita kena cari buat homework juga. Masa kita nak buka contoh, kita kata esok kita ada program apa, kita nak jumpa dengan budak-budak kecil, anak-anak kecil. Kita tahu dah nak budak remaja sekarang suka apa, suka trend TikTok yang macam mana, betul tak? Macam-macam suka macam mana. So kita dah ada topik, dah ada benda yang macam saya tengok benda ni, saya tahu. So dia rasa okay, dekat dengan dia, rasa belonging. Dan kita pun tak adalah rasa macam left out kan, sebab kita duduk dengan orang tu. Itu dah boleh jadi satu tips untuk kita macam mana kita nak duduk dalam sosial, dan supaya orang tak label kita introvert, betul. Okay. Baiklah, kita dah banyak discuss. Ini baru round yang pertama. Kita akan teruskan lagi dengan round yang seterusnya. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami hanya di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah, kembali selepas ini. Alhamdulillah, anda semua masih lagi bersiaran bersama dengan saya Izzati Zakaria dalam podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Kita masih lagi bersama dengan Wak Pian kita, masih lagi dalam topik yang sama, iaitu extrovert versus
Introvert. Tadi kita dah pun berbincang soal kecerdasan sosial. Wak Pian pun dah bagi tips macam mana kita nak bergaul dengan orang-orang yang berbeza, kumpulan yang berbeza, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena study, kita kena dapatkan titik persamaan dan sebagainya. Okey, untuk orang yang kedua ni kita nak pun nak kembali baliklah kepada kita punya topik, iaitu extrovert dan juga introvert. Lepas kita dah discuss banyak tadi, agaknya korang dah boleh agak dah kan yang Wak Pian ni seorang yang introvert ke extrovert sebenarnya? Cuba teka. Cuba teka. Yang kat atas. Cuba. Gilik-gilik kepala. Kan ada yang benda tu. Allah, benda tu baru interaktif. Itulah kan. Nanti kita minta lah kita punya Tim Yutel kan? Yes, Tim Yutel buat kan. Boleh. Mereka sangat interaktif. Yes. Okay, so tadi kita cerita beza. Saya ni. Wak Pian introvert ke extrovert sebenarnya? Kalau saya lah, saya rasa Wak Pian seorang extrovert, of course. Banyak cakap. Yeah. Tapi macam di radio orang tak nampak kita bercakap. So kita macam sebab orang tak nampak tu, kita rasa macam boleh cakap apa-apa je. Okay. Mungkin lah. Tapi ada certain people dia macam ada tengok video juga dekat media sosial. Dia macam dia pergi kenduri kan, ramai-ramai orang. Gelar-gelar kan. Balik rumah tutup lampu, tutup lampu. Tadi tengok tidur macam dia dah penat. Social battery dia dah habis. Kan. Jadi ada orang macam tu. Jadi itu macam mana? Introvert ke extrovert? Apa gabungan? Gabungan okey. Pada saya yang saya nampak introvert atau extrovert ni, introvert ialah pada antara kedua-dua ni ialah pada mana satu yang kita prefer personally, mana yang kita pilih untuk jadi introvert. Maksudnya kalau nak jadi introvert, kita tahulah dia suka menyendiri. Dia lebih suka menyendiri, dia lebih suka bersendiri, buat kerja seorang-seorang. Dia tak suka sangat bercakap banyak. Itu mungkin karakter introvert. Tapi ada dalam yang saya sempat baca, orang yang rasa malu nak duduk dalam sosial, itu bukan ciri introvert. Dia rasa malu lah tak nak cakap apa lah. Tak, itu bukan orang introvert. Itu malu tu adalah faktor psikologi seseorang yang mungkin dia ada risau. Yes. Keyakinan yang kurang yakin dengan diri sendiri. Itu bukan introvert. Orang introvert ni ialah dia macam dia lebih suka bersendiri macam tu lah. Tapi dia boleh je duduk orang lain. Alone. Dia duduk seorang. Orang ni sebenarnya tu ada orang kata kadang-kadang introvert ni macam negatif. Betul. Masyarakat kata orang introvert ni tak pandai bergaul dan sebagainya. Betul. Introvert ni lah sebenarnya kelebihan dia satu, lebih fokus. Bila buat kerja, bagi kerja, dia lebih fokus. Sebab apa? Dia tak diganggu oleh gangguan-gangguan luar. Sebab dia suka bersendiri. Jadi dia lebih fokus kat situ. Yang kedua, orang introvert ni dia macam mana, dia akan ada lebih me time. Betul. Suka me time. Siapa tak suka me time? Tak suka me time. Tapi saya extrovert sebenarnya. Dia tak sempat cari me time tu. Tak sempat kan? So itu yang orang introvert ada. Okey ya. Sebab orang extrovert mungkin kurang tu. Jadi sebab apa? Sebab selalu mingle around, duduk dengan ramai-ramai kawan-kawan lepak-lepak dan sebagainya. Sebab wow banyak siapa dia nak cakap nak share kan. Jadi itu orang introvert dapat kelebihan me time tu sebab dia ada preference ataupun kelebihan yang dia nak bersendiri. Dan dalam masa yang sama mungkinlah dari sudut skill public speaking dia kurang berbanding orang lain sebab dia tak banyak exposure pada nak bercakap dengan orang. Tapi dia ada kelebihan. Jadi ada yang extrovert ni dia suka mingle around, suka kena ada orang peneman, kena ada orang kat sebelah, kena ada kawan-kawan, kena ada aktiviti. Jadi ajaklah banyak gunung ke, berjalan shopping ke apa, dia lah nombor satu. Dia ons je kan. Cuma tanya Pian, nak tak ajak kalau orang ajak pergi shopping? Kadang-kadang tu tak nak. Ya ke? Sebab penat. Dah penat on air, penat apa. Kadang-kadang bila ada waktu lapang tu saya lebih prefer duduk di rumah lah. Lagi prefer me time tu duduk. Sebab banyak masa yang kita luangkan dengan orang tu. So kita perlukan masa sendiri juga. Betul. Tapi tak adalah kata kita sombong. Tidak ada dia. Betul lah baik-baik. Betul. Ada cara dia tu. Okey, faham lah. Sebab macam kalau kita tengok lah kan, sebelum ni ramai orang cakap antara dua personality yang kita pilih untuk jadi tu, extrovert dan juga introvert tu, ramai orang kata bila kita jadi extrovert ni banyak kelebihan sebenarnya. Sebab kita boleh mingle around dengan orang, kita mudah bersosial dengan orang. Dan ada stigma yang kata
orang extrovert, orang introvert ni sombong lah, tak nak bergaul dengan orang lah, tak pandai bersosial lah. So benda-benda tu lah yang macam buat PN kata tadi kan. Sebenarnya kalau nak kata malu nak bercakap dengan orang tu, itu bukannya masalah itu bukan masalah introvert atau extrovert sebenarnya. Orang introvert mungkin tak suka boleh duduk lama lah dalam ramai-ramai. Betul lah. Kalau pergi kenduri tu, dia datang sekejap je. Kahwin kan, cari mak pengantin. Hai makcik, cari pengantin. Hai, dia nombor. Betul, dia pergi makan, tahu tu hilang. Itu mungkin adalah ciri introvert guys. Sebab dia tak ada berlama-lama, dia susah nak duduk, dia tak selesa bila ada dalam orang ramai. Betul. Tapi dia tak malu pun, boleh je datang. Betul. Kalau malu, dia tak datang. Kan? Betul. Dan kalau extrovert, jangan cerita lah. Sebab hari bulan dia yang terlalu masuk periuk pengantin. Ya, betul sangat tu. Jadi sebab dia lebih extro kan. So introvert people ni jangan pandang rendah pada mereka lah sebenarnya. Sebab mereka ada kelebihan juga yang sebenarnya kalau kita gali, itu yang kita program kita ni Sit and Seek. Kita kenal betul-betul orang macam ni, insyaAllah banyak manfaat yang dia boleh bantu kita. Betul. So pada saya dua-dua ni memerlukan satu sama lain. Introvert dan extrovert saling memerlukan. Apatah lagi kalau seorang tu yang ambivert. Angry bird. Okay. Itu saya buat dengan main game. Ada satu lagi istilah ambivert. Dia combine lah. Dua alah. Ada juga. Saya ada kawan yang ambivert tu. Personality ambivert tu. Kan. Bila social dia meriah. Yes. Bila dia duduk diam. Benda tu kadang-kadang bagus juga. Kan? Betul lah. Saya rasa dia macam tu. Wapian macam tu. I think so lah. Saya rasa saya macam tu lah. Betul. Bila seorang tu, orang call pun kadang tak angkat. Ada waktu kita nak fokus pada kerja ataupun tugasan yang lebih penting lah. Macam tu lah. Jadi, faham? Macam yang kita tengok macam orang extrovert ni. Orang introvert sebenarnya. Orang extrovert dia selalu, saya selalu bahas scroll TikTok semua tu. Waktu zaman PKP dulu yang kita kena duduk kat rumah, tak boleh keluar mana-mana. Orang introvert lah orang yang macam paling seronok. Sebab dia tak perlu keluar jumpa orang, jumpa ni semua. Tapi yang paling banyak terkesan adalah orang yang extrovert ni. Sebab dia macam dia dia recharge dia punya diri tu adalah dengan bersosial dengan orang. Lain pula dengan orang yang introvert, dia memang dia me time adalah dia punya cara untuk dia menambahkan bilik dia kat meja tu. Jadi lama lah. Dan dapatlah dia jadi produktif lah dengan dia duduk seorang dan me time tu. Jadi kita dah nampak lah beza kat situ. Dan sebagai seorang manusia lah kita katakan, kita tak boleh rendahkan lah mana-mana. Tak boleh macam tak boleh macam kalau kau extrovert, bangga-bangga dengan personality extrovert yang kita ada. Bangga kalau orang yang introvert, sebab ramai kawan kot orang yang introvert jangan pula rasa macam aku introvert. Selalulah saya jumpa macam orang bagi alasan. So saya kan introvert, so saya tak ni, saya tak nak ni, saya tak nak tu. Dia jadikan macam alasan dia introvert, jadi dia memang ada kekangan untuk ke depan, untuk kekangan tu. So benda tu kadang-kadang benda tu tak bagus lah. Benar, orang tak makan kawan ni. Siapa saya teringat John Lennon pernah sebut. Dia kata orang yang jujur ni dia tak ramai kawan. Tapi semua kawan dia berkualiti. Sebab apa? Sebab yang orang jujur ni kadang dia tak menipu. Benda kebenaran ni kan kadang-kadang pahit ada kan. Jadi bila contoh kita berada dalam sosial, tak semua orang boleh terima kebenaran yang kita cakapkan tu kan. Ada orang mungkin tarik muka, ada orang mungkin memalingkan dan mungkin go away, leave the circle ke apa kan. So ada benarnya lah kat situ. Mungkin sahabat-sahabat introvert ni mereka sebenarnya sangat berterus terang, sangat jujur. Jadi kejujuran mereka itu sebenarnya akan menghasilkan kawan yang tak ramai, tapi yang tinggi kualitinya, yang cakapnya benar, yang saling percaya satu sama lain, dan they are good listeners. Satu yang penting. Mungkin orang tak responan. Kita kadang-kadang menolong, ngadu kan. Tahu aku macam ni, masalah macam-macam. Itulah. Kawan dekat kawan yang ramai. Dia diam je. Macam tu je. Jadi tim orang introvert ni dia pendengar yang baik. Dia boleh jadi pendengar yang baik juga lah. So penting tak peranan. Betul. Betul. Menjadi pendengar yang baik pun adalah satu skill juga kan. Sangat diperlukan tu. Kalau boleh bayar dia tinggi bayarannya menjadi pendengar yang baik. So sekarang ni kita tengok masalah-masalah yang ada, masalah-masalah kita kata mental lah kan. Mental lah. Tiba-tiba masuk mental health issue. Jangan. Kadang-kadang benda tu macam sebab
sebabkan orang yang tak mendengar kita dengan baik. Kadang-kadang orang they actually need a listener sebenarnya, tapi orang tak dengar dia kan. Sebab tu lah we need each other lah kok. Cuba cari kawan-kawan macam ni. Ataupun dalam organisasi kita, kat pejabat kita, kalau ada golongan yang sebegini, kita ikan mereka dengan bagi yang sepatutnya, selayaknya tempat untuk mereka. Sebab kita yakin mereka masing-masing boleh buat kerja. Kalau tak dapat kerja tu kan. Dan satu penting yang saya rasa perlu dijadikan tips untuk yang mereka rasakan diri mereka introvert ialah cuba belajar public speaking. Public speaking doesn't mean automatically kita berani cakap depan orang ramai. Tak. Public speaking ni kadang-kadang macam contoh salah satu mukjizat Nabi SAW yang disebutkan Jawami'ul Kalim. Jami'ul Kalim atau Jawami'ul Kalim. Maknanya Rasulullah SAW bila sebut satu perkara mudah difahami oleh semua peringkat umur. Ala qadari uqulihim. Maknanya satu perkataan ataupun satu perkara yang Nabi sebut semua boleh faham. Nak kata macam mana? Nak kata pemilihan kata yang baik, hikmahnya sangat besar di sebalik apa yang dikatakan itu, walaupun pendek percakapan, tapi budak kecil boleh faham, orang tua boleh faham, orang kaya boleh faham, orang bijak boleh faham. Jadi ini satu sunnah, satu contoh dari Nabi SAW yang kita belajar. Dalam public speaking pun kalau diserap ataupun diselitkan ilmu ni, subhanallah, sangat menarik lah sebenarnya. Maknanya kata introvert tak banyak cakap, tapi apa yang dicakapkan tu sangat essential, sangat penting dan sangat hebat dan besar. Hikmahnya macam tema kita lah, apa? Diskusi bulat merenung hikmah. Bulat tu dengan aku kan. Apa je lah tadi. Jadi tu lah antara saya rasa tips yang kita boleh kongsi lah supaya ramai dapat belajar bersama. Masya Allah, itu dia. Banyak sangat kan. Dan round kedua tapi banyak lagi sebenarnya. Belum? Dan ada satu lagi round. Kita ada satu lagi round yang last. Soalan kita bagi soalan yang lagi panas sikit lah. Kan. Tapi kita nak soalan yang panas ni kita biar dulu yang terakhir supaya orang yang menonton ni boleh teruskan menonton. Tentang apa? Nanti dulu. Jadi kepada anda semua, kita akan kembali lagi bersama selepas ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di podcast Sit and Seek. Okay, welcome back everyone. Anda semua masih lagi bersama dengan saya Izzati Zakaria dalam rancangan podcast Sit and Seek. Saya nak ulang lagi sekali kepada anda semua yang baru je duduk, masuk dan tengok kita punya YouTube channel ni. Kita akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Kepada anda semua yang tertinggal ataupun terlepas episod-episod yang dah pun berlalu, bolehlah layari ke digital platform kami di YouTube channel, Facebook page dan juga di Spotify untuk mendengarkan perkongsian daripada para penyampai radio IKIM kita. Okey, tadi kita dah pun bersembang soal extrovert, introvert, ambivert. Kita dapat term baru hari ni, ambivert, social intelligence. Dan Wak Pian pun dah bagi dah tips-tips macam mana kita nak jumpa dengan orang. Bukan setakat tips saja, banyaklah bagi rahsia-rahsia, ramuan-ramuan. Kita nak bersosial dengan orang macam mana kan. Okey, saya ada satu soalan lah kan. Macam Wak Pian sepanjang 26 tahun di dunia nasyid, lepas tu 13 tahun menjadi penyampai radio. Apa agaknya perkara-perkara ataupun situasi-situasi yang buatkan Wak Pian macam turn off nak bersosial dengan orang tu, yang macam dah lah, malas lah nak layan orang tu, macam tu. Alamak, okey. Sama ada di tempat kerja ke, sama ada di tempat set ke dan sebagainya. Kat mana-mana lah bila kat mana-mana, betul. Okey, first saya punya, kalau personally, prinsip saya bila berada sama ada di pentas nasyid ke ataupun di radio, kadang-kadang orang tanya, kau kerja apa? Radio. Full time ke part time? Part time sebagai DJ radio IKIM. Tu nasyid ni macam mana? Nasyid pun part time. Jadi MC kahwin ke MC event ke? Part time. Habis apa yang full time? Dan saya jawab yang full time saya dakwah. Cubalah insyaAllah untuk apa je yang kita buat ni, itulah saluran dakwah kita lah yang kita sampaikan. Tapi bila kita deal dengan orang, berurusan dengan orang, dengan Izzati ke, dengan producer saya Haji Faiz di Warna Pagi, dengan Najib Mahathir di radio, ataupun semua tamu yang datang kat radio, semua organizer atau klien kita untuk show ke apa kan, saya anggap itu adalah satu khidmat kita pada mereka. Pada kata bila tamu datang ke radio ni, mereka ada hasrat yang nak disampaikan. Para asatizah yang datang, alim ulama yang datang tu nak menyampaikan ilmu. Jadi kita ni
berkhidmat untuk mereka supaya ilmu tu dapat disampaikan dengan baik. Kamu doktor-doktor pakar yang datang semua ni nak cerita tentang kesihatan ni, nak suruh orang sihat ni, itu hasrat mereka. Khidmat kita ialah pastikan soalan-soalan yang kita tanya akan sampai pada pendengar sebaik mungkin. So itu kita punya mutual connection, understanding kita juga dengan siapa saja kita berurusan. Jadi akan mungkinlah macam Izzati tanya apa perkara yang boleh buat saya turn off turn off, switch off balik lah. Tak juga, tak ada macam tu, tak ada macam kita tinggalkan orang tu, tak. Saya rasa sangat terkesan dengan asatizah kita dah pesan pun buat adab. Bila kita berurusan dengan orang, benda tu paling penting bila kita saling menghormati. Bila ada perkara yang tak dapat dihormati, kat situ saya rasa macam okay, kalau you tak boleh nak hormat kita, dan tak apalah, you can do your own. Boleh ikut cara sendiri. Mungkin ada orang lain yang lebih baik boleh handle you, dan silakan. Saya rasa buat adab ni bukanlah kita kata kita nak orang tu hormat kita balik, muliakan kita balik, bagi ajar. Tidak kan. Tapi kita buat kerja sama-sama tau. Jadi kita nak sama-sama senang, sama-sama susah, sama-sama mudahkan urusan satu sama lain. Kat situ saya rasa benda tu sangat penting. Sebab itu sebenarnya aspirasi juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Maknanya mudahkan urusan, jangan susahkan, cakap benda yang baik-baik, jangan sampai orang memalingkan daripada kita kan, malingkan muka dari kita. So saya rasa macam tu, itu je. Kita kena ada hormat lah dengan orang. Cuma benda ni attitude lah kan, attitude seseorang. Cuma saya ingat juga pesan Prof Dr. Muhayya. Beliau pun pernah pesan, kata jangan benci orang, benci sikapnya. Kita tak benci orang tu, rugilah kalau kita benci orang. Macam kita mulia sangat, kita banyak salah, betul tak kan? Jadi sikap dia tu yang kita tak suka, adab dia tu yang kita tak suka. So bencilah pada masalah pada adab atau sikap dia. Orangnya kita doakanlah. Macam yang Prof Maya pun selalu sebut. Saya ingat sampai sekarang beliau dah sebut benda ni rasanya 13 tahun dulu. Awal saya kerja dulu beliau sebut kan, orang yang baik kita kasihi, orang yang tak baik kita kasihani. Kesian dia kurang, dia tak tahu. Betul. Tapi kalau macam orang baik macam Izzati, ramai lah kan. Batuk terus. Batuk terus. Jadi kat situlah cara kita deal. Tambah-tambah lagi bila kita belajar tentang social intelligence, tentang introvert, extrovert, dan isu sosialnya lah. Betul. Dan bila macam Wak Pian kata tadi, orang yang kita orang baik kita kasihi, orang baik kita, orang yang tak baik kita kasihani. Kesian kat dia. Saya juga ada dulu macam senior, dia pernah kata, dia kata ini tips untuk kita mudah memaafkan. Orang yang tak tahu tak bersalah, macam itulah. Mungkin dia tak tahu kan, mungkin dia tak tahu ini tak boleh, itu tak boleh, jadi dia tak bersalah. Jadi kita tak layak untuk hukum dia, tak layak untuk kita benci dia. Kita benci perbuatan dia. Macam ada pepatah Arab tu kan, dia kata jangan tengok siapa yang cakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Macam kami berdua, macam saya ni banyak hilafnya, tapi tengok apa yang saya cakap, jangan tengok saya yang banyak salah ni. Nanti belakan muka dia nanti belakan. Sebab orang tu yang salah. Betul lah, macam je lah. Betul kan, kita pun banyak kurang. Kita banyak kurang. Bermuhasabah bersama lah. Betul. Tapi saya sangat terinspirasi bila Wak Pian cakap tadi, kerja apa? Part time. Semua part time, apa yang full time. Saya ingat Wak Pian akan cakap, itulah part dia adalah full time kan, macam tu. Tapi saya full time tu adalah dakwah. Dan sebenarnya semua benda tu dakwah lah sebenarnya. Jadi DJ radio menyampaikan mesej-mesej Islam, jadi nasyid pun mesej-mesej Islam kan. InsyaAllah, itu dia. Dan itulah saya macam berbesar hati lah. Kita dah nak habis dah. Alah kan. Tak sempat balas punggung pun. Nak habis dah rancangan dia. Tapi banyaklah kita. Terima kasih lah apa Izzati tanyakan soalan-soalan berkaitan dengan, sebab apa yang kita share ni memang sangat terkait rapat lah dengan kerjaya. Betul. Dan kehidupan kita. Dan juga kita harap tambah-tambah lagi di Radio Wikim kan, banyak yang kita share tu sebenarnya nak jadi inspirasi untuk kami yang berada di radio dan juga yang mendengar. Dan kami pun sebenarnya dapat semangat, dapat motivasi, inspirasi ni daripada pendengar. Betul. Komen yang dihantar dekat WhatsApp, dekat Facebook, dekat Instagram, komen-komen tu jangan sangat negatif. Sangat negatif pula. Sangat positif dan produktif. Positif. Yang negatif kita
dia tak negatif Dia macam membina. Dia sangat membina sebab mesej yang disampaikan tu sangat berhikmah, ayatnya sangat halus, deep, dan juga insyaAllah sangat memberi kesan lah pada kita bersama lah. Betul. Tak ada negatif dia. Orang jauh dah negatif tu. InsyaAllah. Mana cover kan? Okey, itulah dia perkongsian untuk hari ini. Saya harapkan semua yang mungkin sekarang tengah struggle untuk menjadi orang yang pandai bersosial, menjadi orang yang boleh mingle around dengan kepelbagaian manusia yang ada kan. Semoga di mana juga anda berada, di tempat kerja ke, di sekolah ke, di tempat belajar, di mana-mana sajalah, kita boleh bersama-sama menjaga adab kita sesama manusia dan menjagalah tutur bicara kita, kelakuan kita, tingkah laku kita. Jangan sampai orang sakit hati dengan kita. Okey. InsyaAllah. Bila kita dah sampai ke penghujung Sit and Seek. Yes, dah sampai di penghujung episod kali ini di Sit and Seek. Episod yang Alhamdulillah dah ke-6. 6 Dah banyak dah sebenarnya. Jadi kepada anda semua, jangan lupa kita akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari di YouTube channel, di Spotify, di Facebook page. Jangan lupa, siapa yang belum like boleh like, siapa yang belum komen boleh komen yang membina. Topik apa lagi yang nak dibawakan, siapa yang belum share, silakan share kami punya podcast ini. Baiklah, kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang bersama saya Izzati Zakaria dan para penyampai radio yang next. Kita akan nantikan siapa panel yang seterusnya. Okey, teruskan. Nak siapa boleh komen. Okey. Okey, terima kasih anda semua. Kita bertemu lagi di minggu hadapan insya-Allah di podcast Sit and Seek. Diskusi bulat merenung hikmah. Bye-bye. Assalamualaikum. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.